Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan Mr. AK Vloggers. Untuk kali ni, segmen yang luar biasa sikit. Sebab segmen ini khas untuk bulan puasa punya, iaitu segmen soal santai bersama dengan Mr. AK Vloggers. So, orang pertama yang akan ditemu ramah hari ni adalah rakan kolaborasi saya. Kira rakan pertama kolaborasi saya. Kira saya mula ceburi dalam bidang ni, orang pertama yang saya collab adalah Tok Bugis lah. So kita akan temu ramah Tok Bugis kali ni bersama dengan Long Shah. So berkaitan dengan temu ramah ni, kita akan bertanyakan sedikit lah berkaitan dengan dunia eksplorasi ni. Tanpa melengahkan masa lagi, kita akan tanyakan soalan kepada Tok Bugis dan juga Long Shah. So sekarang ni kita dah bersama dengan Tok Bugis. So Tok, selamat datang ke segmen soal santai bersama dengan Mr. AK Vloggers di negeri Perak ni ya. Yep. Jauh betul kami buat segmen ni. So dengan Long Shah sekali. Okey Tok, dengan Long. Untuk soalan pertama yang saya nak tanyakan, pekerjaan sebelum Tok dan Long sebelum menjadi seorang YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada seluruh supporters Mr. AK Vloggers dan juga supporters kami. Mudah-mudahan ada ke supporter kami ini? InsyaAllah ada. Okey, sebelum Tok nak jawab soalan ni, Tok nak bertanya kepada Mr. AK kita ni, rancangan ni berbayar atau tidak? Itu nanti ada lah invoice yang akan dihantar. Ada invoice maknanya kalau percuma kita jawab ala kadar dia kan. Tak nak bagi kerjasama sangat lah. Dia kerjasama dengan Tok Mat. Dengan Tok Mat? Invoice. Baik. Tok Mat tak ada pun kena juga. Okey. Nasib tak kena lagu kepala. Soalan yang pertama tu macam Tok sendiri sebelum menceburkan diri dalam bidang YouTuber ni, pernah bekerja di pejabat sebagai penjawat awam, juga pernah membuat kerja seperti anda semua. Kami pernah kerja sebagai waiter. Pernah. Itu lepas sekolah. Jadi kita kerja yang pertama kita belajar ni waiter lah, yang paling mudah jadi selepas itu barulah rentetan tu pergi kepada bidang masing-masing. Long dengan bidang dia, Tok dengan bidang tu lah termasuklah Tok juga pernah menjadi seorang pengawal peribadi, bodyguard. Selepas itulah bawa cerita yang penjawat awam. Long. So Long, okey. Long mula kerjaya awal lah lepas sekolah. Lepas sekolah tu dah memang tak sama belajar. Jadi Long cari kerja lah. Yang pertamanya sebagai waiter lah macam tu. Sama-sama pecahkan pinggan tak lama tak lama lepas tu Long dapat tawaran kerja di bank. Itu Long melekat lah dalam 10 tahun kerja di bank. Dan Long mesti kerja dan kerja di bahagian logistik selama 2 tahun. Dan selepas tu Long tukar bidang, kerja di sebuah supermarket yang terkenal sebagai chief cashier selama 2 tahun juga. Lepas tu Long berhenti dan terus ceburi dalam bidang YouTuber ni lah. Itu saja pengalaman kerja. So dengan sekarang ni Tok dengan Long Shah adalah full time sebagai YouTuber lah. Full time YouTuber. So tarikh terjebaknya Tok bersama dengan Long Shah mula membuat YouTube. Bermulanya kami ni pada bulan 6 bulan Jun 2020 itu bermula kami pergi explore. Bermaksud kami buat persiapan tu sebenarnya setahun awal. Sebelum 2020 lagi kami dah buat persiapan, kami adakan kelengkapan semua equipment dan sebagainya. Dan kami kena pasti di mana lokasi yang mula-mula kami nak pergi. Kemudian nak pergi ke mana, kemudian apa bekalan ilmu yang perlu ada pada seorang YouTuber bahagian eksplorasi yang dikatakan urban explorer ni, lebih menjurus kepada dunia mistik, paranormal, bahan-bahan tinggalan bersejarah dan sebagainya.
Jadi kami buat persiapan sangat rapi sebelum kita menceburkan diri. Bukan main terjun, bukan main tangkap muat. Tok sambung sikit lagi Boleh. Berdasarkan pengalaman latar belakang Tok lah terutamanya ya, yang ada dalam bidang inilah mistik. Paranormal ni besar sangat skop tu kalau kita nak sebut, malu kita Jadi dalam bidang mistik kita Dan Tok juga biasa masuk hutan, masuk hutan tu macam Gunung Ledang segala tempat yang boleh dikatakan sebagai kita hiking. Jadi kita dah biasa dengan keindahan alam sekitar ni. Kita dah biasa berhadapan dengan kadang-kadang tersempat dengan haiwan buas. Bukan tersempat, tu berdepan. Kalau berdepan, tu akan hantar Long Syah ke depan dulu. Betul pula. Jadi maknanya kita biasa kenal pasti kalau kehadiran harimau macam mana, kalau kehadiran gajah macam mana. Memanglah ini tak termasuk dalam konten kami, tapi itu mungkin anda akan berhadapan. Seperti mana kami pergi ke Highland Tower baru-baru. Ada wujudnya haiwan buas. Itulah tarik pada kenapa Tok terjebak daripada dalam bidang YouTuber lah. Itu lebih lagi kepada bidang dunia eksplorasi. Kenapa Tok dengan Dong memang ada keinginan untuk menjadi seorang YouTuber, dan kenapa Tok memilih untuk membuat konten sebagai eksplorasi? Okey. Pada asalnya kami ingat nak buat konten masak-masak. Aku kau tu dengar masak-masak semua dah gelak kan. Muka macam ni masak-masak Okey. Yang sebenarnya apabila kita dah menamatkan perkhidmatan, Tok ni bukan cerita menamat perkhidmatan. Kita adalah rentetan dia Kita nak cerita pun tak sedap di sini sebab ada bersangkut dengan politik negara Jadi kita tak mau sentuh isu politik di sini. Jadi bila dah tamat perkhidmatan di situ dan Long pun dah berhenti bahagian dia, maka Tok yang mengajak Long Syah dan juga Ngah Syafiq untuk terjun ke dunia YouTube ini sebagai YouTuber. Dan kenapa kami pilih genre ini, seram, mistik, paranormal, kerana Tok sendiri berpengalaman tentang benda-benda ini. Kalau tak ada pengalaman, apa kita nak buat kerja itu? Kalau pengalaman kita makan aja, baik kita buat mukbang, kan? Betul. Betul. Jadi sebab ada pengalaman itu, sebelum kita bermula sebagai YouTuber, kita sendiri Tok lah dah ada pengalaman itu. Bila ada pengalaman itu, biasa berhadapan dengan malu halus ini, maka mudah untuk kita menjalankan kerja kita. Sebab kerja kita terdedah dengan perkara-perkara mistik yang terutamanya. Long macam mana pula? Tiba-tiba boleh ni? Adakah kerana hasutan daripada Tok Bugis ni? Dia berdasarkan minat tu. Betul, minat kena ada. Memang perkara-perkara di sini memang Don minat daripada dulu lagi lah. Dan kebetulan Tok pun ada pengalaman dalam dunia mistik ni. Jadi why not? Berdasarkan minat Long bergabung dengan pengalaman Tok. Jadi kita orang terjun dalam bidang ni. Minat nombor satu minat. Tok pun telah membuat keputusan untuk menjadi seorang YouTuber dan memilih genre sebagai kau ada kerja lain ke gaji lebih besar? Nak offer kat aku ni. So, Tok memilih genre sebagai eksplorasi. So, jadi lokasi pertama Tok melakukan eksplorasi bersama dengan tim, dan sebab kenapa Tok memilih lokasi tersebut untuk menjadikan lokasi yang pertama? Soalan yang baik. Dah lah kita ni first time bermula sebagai YouTuber. Tok mengambil keputusan telah berbincang dengan Long Syah, apa kata kita terus mulakan rakaman pertama kita di tempat yang dikira angker lah angker tu keras oleh segelintir pihak yang buat hal. Bini kau tengok rakaman ni, bini aku tengok. Jadi Tok memilih Uludong. Uludong Raut Pahang, iaitu di rumah arwah Mona Fiti. Apa yang istimewa sebab kenapa Tok memilih lokasi itu? Yang istimewanya pertama, tempat tu pernah viral. Viral satu dunia, bukan kata Malaysia, satu dunia tahu apa isu yang berlaku. Jadi jangan kita memandang dari sudut negatif. Kita menyalahkan arwah itu ini, arwah itu ini, tidak. Kita bagi atas dasar apa sejarah yang pernah berlaku. Kita cuba merungkai, kita cuba hadir di situ, lihat sendiri dengan mata kepala kita. Di mana tempat yang dikatakan pernah berlaku pembunuhan, di mana tempat dikatakan ada perigi. Jadi bila kita tengok depan mata kita sendiri, lebih kita puas berbanding kita menonton video-video yang telah sedia ada.
Itu maksudnya. Dan beringat, untuk menetapkan syarat kepada Long, walaupun kita baru bermula sebagai YouTuber, Long kena menyahut cabaran tu, iaitu kami bermula explore di lokasi tersebut dulu. Bukan saja kami masuk siang, malah kami bermula pada malam hari tepat jam 1:30 pagi. 1:30 pagi. Itulah cabaran yang Long perlu ikut dan dia berjaya. So kenapa pilih waktu 1:30 pagi? Aku ni suka lah. 1:30 pagi ni boleh dikatakan waktu agresif. Ini pengalaman tu waktu agresif malu-malu halus ini bermula pada jam 1:30 pagi hinggalah jam 5 pagi sebelum subuh. Itu waktu agresif dia. Bukanlah tujuan kita pergi. Ini kita nak tengok sejauh mana agresifnya makhluk tu, bukan itu. Bila kita dah mencebur diri dalam bidang explore di tempat-tempat abandoned dan juga ada unsur-unsur mistik, kita tak boleh lari dengan perkara-perkara mistik yang ada di situ. Jadi waktu itulah kita boleh tahu tahap macam mana. Jadi syukur alhamdulillah anda boleh tonton sendiri. Itulah yang kami dapat. Bilakah channel Tok Bugis channel diterima sebagai YouTube partner? Monetize lah? Ya. Alright. Macam biasa semua orang tahu, ngam 1000 subscriber, kita dah boleh monetize. Jadi macam pengalaman Tok Bugis channel sendiri, dia mengambil masa lebih kurang dalam beberapa bulan lah. Beberapa bulan. Tak sampai setahun lah. Alhamdulillah. So maknanya apa video yang ke berapa tu? Video yang dekat mana channel tu dah Kalau capai tak monetize? silap dia lepas KTP. KTB bermula video di Kuala Lumpur baru kot, kalau tak silap kami kerana sambutan bagi, inilah mentaliti orang Melayu kita ni Tok nak pesan ni. Apabila orang Melayu kita masih lagi melekat dengan mentaliti ini grup baru, tentu-tentu tak best. Jangan macam tu. Yang anda tonton sekarang ni, yang sedang buat ni Mr. Eki Vloggers, subscribernya pun belum cecah 1000 lagi. Anda tonton, anda share kepada rakan anda, biar mereka nilai sejauh mana bagus tak bagus channel itu. Jangan kita anggap asal YouTuber baru je tak bagus ni, baik kita support je. YouTuber dah ada ni yang beratus ribu, yang puluh ribu, yang belas ribu ni kita follow je. Jadi yang bawah-bawah ni nak cari makan macam mana? Tok tanya anda, kamu nak bagi makan ke? Serius. Ini pengalaman aku. Bila kita bermula dulu 50 subscriber pun kita dah bersyukur. Bukan senang nak mendapat 50 subscriber, dan sekarang Tok Bugis dah masuk 18,000 sekarang ini. 18,000, alhamdulillah. Berkat kesabaran kami dan kerja usaha keras kami selama ini memperkenalkan channel kami dengan konten-konten kami dan juga dengan cara kami yang tersendiri lah. Sebab kita ada penampilan kita, trademark kita. Tak ada YouTuber lain pakai tepi, kami pakai tepi. Itu trademark kami sebab kami memang reti guna tepi tu. Kemudian trademark jangan lari, tak ada orang lain pakai, Tok yang mulakan. Mungkin atas dasar itulah trademark ini membuatkan orang melekat. Bila melekat, dia pelik. Bila pelik, nak tengoklah yang pelik ni. Gitu. Jadi Aki kena buat lah. Sila lari ke? Gitu. Sila lari baru tengok, dah sila lari dah. Okay. So sekarang apa subscriber Tok pun dah 18k. 18 TBC. Ada 3 channel 3 channel kira TBC dah capai 18k. So pada rakan-rakan daripada channel Tok Bugis yang supporter daripada Tok Bugis, sharekan video ni bagi capai terus 20k. Bagi tembak terus 20k. Terima kasih. Alang-alang tinggal 2k lagi tu. Bagi cukup 20k. Itulah dia. Okey, untuk soalan seterusnya. Ni macam DJ aku. Sepanjang melakukan eksplorasi, lokasi manakah yang paling seram dan kuat auranya? Adakah Long bersetuju kalau Tok sebut Island Tower? Betul. Anda boleh tonton sendiri di Tok Bugis channel. Tok bersama dengan tim di Island Tower baru-baru berapa sebulan dah lebih kurang sebulan video tu. Tak sampai kot. Jadi anda boleh tonton itu dengan tim, dan secara solonya anda boleh lebih feel apabila Tok berseorang diri. Itu channel ketiga Tok yang dinamakan Tok Bugis Official Solo Explore. Boleh tonton kalau nak tahu keseraman dia, gangguan dia macam mana. Okey, pada rakan-rakan yang masih belum nonton lagi, sila tonton. Selepas anda habis tonton vlog apa soal santai sekarang. So, soalan seterusnya, lokasi mana pula yang paling mencabar? Paling mencabar? Ya sebenarnya banyak, tapi dalam banyak-banyak tu kami tetap memilih Highland Tower. Highland Tower.
Walaupun tempat lain banyak cabaran juga, macam di resort di Negeri Perak yang kita pernah pergi juga, mencabar. Kami kena panjat bukit, kami kena lalu hutan-hutan yang confirm ada binatang buas. Namun yang kami rasa paling mencabar Highland Tower juga. Boleh kita kongsikan kenapa dia Highland Tower sangat-sangat mencabar? Sangat mencabar. Kenapa? Kalau anda yang belum tonton, anda tonton, kemudian anda pasti dapat tangkap apa yang Tok sampaikan ni. Selain daripada gangguan makhluk halus, tentu-tentulah ada makhluk halus di situ, makhluk gaib ya. Tempat itu dikelilingi oleh hutan kecil yang ada turunnya haiwan buas daripada hutan belakang itu. Hutan belakang itu, bukit itu bersambungan dengan pancaran Titiwangsa. Itu laluan haiwan buas. Bermakna YouTuber lain pun pernah pergi dan mereka pernah ternampak ada mata di tempat yang tu ada rakam juga. Itu merupakan mata harimau kumbang. Itu haiwan buas, itu bukan kucing biasa. Kucing biasa tu. Jadi kami terdedah bahaya bukan saja dengan makhluk halus, malah haiwan buas dan juga bangunan yang bila-bila boleh runtuh. Itulah yang sangat mencabar. Kalau lokasi yang meninggalkan kesan tak? Ini kalau korang dengar mesti bosan kan. Sebab tu pun bosan soalan dia ni, lebih kurang sama. Sebab apa? Jawapan tu nak bagi pun tetap sama. Betul tak Long Island Tower? Kerana kalau anda melihat kupasan dalam channel Tok yang kedua, habis 3 channel aku promote ni. Tak apa. Tak ada. Channel yang kedua, Tok Bugis Vlog, yang itu 7,000 lebih subscriber. Tok ada rungkaikan apa perkara misteri yang berlaku. Antaranya yang Tok kata meninggalkan kesan tu di Highland Tower. Kenapa? Bila kami nak balik, laluan kami nak pulang tu, kami delaykan waktu sebenarnya. Patut dah boleh keluar waktu tu, tapi kami lambat-lambatkan sebab Tok buat solo explore lagi, jadi lambat keluar. Bila lambat, makhluk di situ tidak berapa selesa. Sebab kami boleh dikatakan dalam dekat 4 jam gitu kan kita di situ saja dengan tim dan juga Tok solo dekat 4 jam. Jadi lama sangat. Bila lama ni, dia mungkin kurang selesa. Nak juga stay, dia minta kepala. Kepala apa kita tak tahu lah. Kepala kambing ke, kepala orang ke. So Tok tak nak kongsikan apa yang Tok nak ceritakan dekat saya yang terjadi pada masa Tok keluar, masa Tok terjatuh. Okey lah, Tok ringkas cerita tu Ini ada kena tu yang nak kepala tu ini cerita dia. Sebab dalam live hari tu Tok tak ada cerita kan. Begini cerita sebenar dia. Apabila kami dah berjalan keluar untuk explore, kononnya ada satu rumah lagi depan tu, rumah yang kena diarahkan berpindah tu Dalam perjalanan keluar, kami sebenarnya dah rasa macam diekori dan juga diperhatikan sejak masuk hinggalah kami keluar. Memang diperhatikan bukan saja oleh makhluk halus, malah binatang-binatang yang ada di situ yang menyorok di tempat-tempat gelap yang kami tak suluh tu menunggu saja, mungkin nak attack kami ke, atau dia menunggu bila nak keluar ke kan. Sebab dia orang haiwan ni pula nak buat kerja, nak makan ke, nak apa ke. Jadi bila kami berjalan, kami merentas ke tak boleh bagi tahu. Merentas adalah satu tempat tu dan Tok yakin orang lain datang pun akan lalu di situ. Yang tahu-tahu je lah. Yes. Kami kena melalui satu tebing yang agak curam. Tebing yang curam itu, kalau silap sedikit saja anda boleh tergelincir dan berguling jatuh ke bawah. Namun ada perkara pelik yang berlaku. Ketika Tok sedang melakukan zikir ketika itu, betul, Tok sedang melakukan zikir. Zikir itu belum habis lagi. Di mulut ini ditakdirkan kaki Tok ni termasuk sebelah kaki yang kaki kanan ni termasuk lereng itu. Lereng itu merupakan satu lubang. Bila kita sebagai normal manusia berdiri, kaki dah satu masuk lubang, confirm jatuh dah. Confirm jatuh. Kita tak dapat nak baut mana-mana pokok sebab kita melalui lereng yang pokoknya jauh daripada kita. Yang peliknya, Tok tidak jatuh. Lillahi ta'ala. Yang menyaksikan Long dan juga Tok Mat pada ketika itu, Tok juga pelik. Bila kaki dah termasuk, macam mana dalam beberapa second, 0.01 saat agaknya kejadian itu, Tok boleh berada seberang. Dalam keadaan sepatutnya Tok jatuh dalam lubang, tapi Tok berdiri di seberang. Boleh berdiri, 2 kaki tersebut tanpa jatuh ke dalam lubang. Itu sampai hari aku, hanya Allah yang selamatkan. Itu je lah yang mampu dijawab. So kalau Allah tak bagi sesuatu bencana itu jadi, Allah akan selamatkan lah. Ya. Ini semuanya kuasa Allah lah. Berdiri elok je, berdiri tegak, dan Tok terkejut, terkesima dan sebagai terlah.
Yang 2 orang ni pun lagi lah. Macam mana Tok boleh berdiri depan sana, sedangkan kalau ikut dah masuk dekat bawah tu. Jadi Tok pun cakap mereka sabar-sabar. Syukur alhamdulillah Allah yang selamat dengan segalanya. Dan pada ketika itulah kami mendengar anjing yang menyala ketika rakaman malam sebelum kami masuk. Anda ada dengar anjing menyala itu? Ditakdirkan Allah, anjing yang menyala itu sebenarnya bercakap, dia mengadu sesuatu. Dan di telinga Tok pada ketika itulah mendengar anjing itu memberitahu. Ni kalau korang dengar mengarut, tapi kenal lah dulu Tok Bugis ni. Bagi orang yang baru menonton, yang dah lama kenal dia tahulah. Dialah yang memberitahu. Kalau lambat lagi keluar, yang dalam tu nak kepala. Itu cerita dia. So kalau korang yang fikir logik, apa main guna logik akal, memang korang takkan percaya. Tapi benda ni bukan setakat main dengan logik akal, tapi kena main dengan hati, dengan juga akal fikiran yang betul lah. Sebab benda ni berkaitan dengan mistik ni bukan benda yang bukan benda permainan lah. So itulah yang terjadi. Apa yang Tok tak ceritakan dalam live tu. Ya. Tok hanya ceritakan kepada kami masa tu, yang masa ada kami masa tu Tok di Banglodio. Di Banglodio. Kan? Tak, ni di PJ. Kilang. Dekat Kilang. Di Kilang betul. Masa tu sama dengan AY Studio dengan juga Dak Tourism Leadership Nofal. So itu kisah tadi. Kita lanjutkan soalan ke seterusnya. Lokasi manakah yang paling banyak gangguan? Long jawab. Sebelum melakukan eksplorasi, ketika melakukan eksplorasi dan selesai melakukan eksplorasi. Silakan Long. Jawapan sama juga. Kalian tahu. Okey, nak dengar daripada jawapan Long lah. Okey, di situ dah tentunya ada makhluk halus. Itu pun kita buat pada juga lah. Ada jin, ada kakak cantik, ada bocor, dan ada juga binatang buas. Hingga kan Long masa eksplorasi tu, Long terasa diekori masa kami naik ke tingkat atas tu. Hingga Long terpaksa berwaspada untuk menjaga keselamatan kami bertiga. Kami maksudnya Long bagi tahu tu, maknanya Long rasa tak sedar hati, seperti diekori oleh sesuatu yang Long jangkakan adalah binatang buas kat situ. Harimau lah Harimau. Sebab kat situ ada 2 akses jalan masuk, iaitu di tangga dan satu lagi di balkoni. Sebab di balkoni tu dia berdekatan dengan bukit, mana lereng bukit, maknanya anytime harimau tu boleh start masuk ke balkoni. Jadi perasaan tak sedar hati tu, Long betul-betul begitu dan Long terpaksa berjaga-jaga lah. Tinggalkan Long terpaksa off rakaman, bagi Tok on untuk rakaman seterusnya. Masa tu kalau tak silap Long ada keluarkan ayat yang sampai boleh triggerkan benda lain yang salah faham. Apa ayat yang Long bagi yang tu? Apa Long cakap belum? Itu bahasa yang Long bahasa guna lah. gangster. Gangster 5. Dia kata apalah, dia tak sampai hati nak cakap. Tok cakap tak apa Tok, kalau ada apa-apa gua hadap. Gua hadap, dia kata. Terus ada suara macam mana? Itu betul. Salah tu. Kalau Itu kot. Aku pun dah lupa dah. Mendengus ke apa dia? Korang tengoklah sendiri. Memang ada dalam tu. Mendengus ke apa? Tapi kuatlah suara tu. Daripada tak tonton lagi boleh tonton video di Tok Bugis channel Highland Tower. Video tu sekarang tengah naik juga tu video tu. Masih naik lagi, masih panas lagi tu. Baru lagi tu. Bukan video lama. Betul, tak sampai sebulan tak sampai. Memang banyak macam-macam lah apa benda-benda yang terjadi kat dalam eksplorasi Tok ketika itu. Ketika dengan tim dan juga Tok buat solo pun masih ada gangguan yang sama juga. Itu lagi hebat. Walkie-talkie cakap bro. Solo explore, minta tolong. Itu yang tak boleh bayangkan. Lokasi yang paling mudah Tok buat eksplorasi. Maknanya Tok masuk senang, dengan
pengundi kat sana pun senang apa dengan terima apa bagi laluan. Kat mana lokasi tu? Banglo 34. Ya. Betul. Rasanya ada YouTuber baru tengok kita ke? Ada. Dia ada orang juga. Oh, kenal ke dia? Dia kenal. Kenal. Siapa? Mr. Dia bakal terkenal tu. Mr. Potato. Gua Mr. Aki lah. Inilah yang sedang menunggu ramai kami ni. Mr. Aki Vloggers. Beliau pun ada dengan kami di Banglo 34 tu yang kita jumpa bangkai yang ramai sangat puzzle dinosaur lah, tikus lah, anak musang tu. Musang. Mr. Aki dah nampak dah mak dia berjalan kat belakang tu. Saya apa buat apa nak main kejar lagi dengan musang. Jari-jari lah dia jadi musang juga. Betul lah tu. Kalau tak dah tak jadi orang kat situ. Okey. So, So, soalan Banglo. yang lebih mencabar sikit. Coba. Rasa macam ni lah, murah sangat lah soalan. Okey. Seterusnya pengalaman yang tak boleh dilupakan. Okey lah. Selain daripada pengalaman di Island Tower, pengalaman kami di Banglo Upsi, di Perak, di Tanjung Malim ni juga pengalaman yang sukar dilupakan kerana ada dua faktor. Faktor yang pertama, ini pun sebenarnya Tok nak reveal masa segmen khas nanti yang Tok akan buat live dalam Tok Bui Official ataupun Tok Bui Channel. Salah satu Tok akan buat. Nantikan aja, Tok akan ceritakan balik tentang Banglo Upsi yang terkini. Antaranya yang boleh Tok sharekan sekarang kerana tak boleh lupa tu, halangan yang kami terima sebelum kami berjaya masuk. Ini yang memang Tok tak pernah cerita kan. Mungkin masa behind the scene tu ada cerita juga kan, cuma tak terlalu detail lah. Ada benda yang Tok tak ceritakan di sebalik itu. Selain daripada makhluk-makhluk di situ, kakak cantik lah terutamanya yang mengganggu kami, yang cuba menyakat kami, lori yang cuba menyakat kami, menggagalkan kami untuk masuk. Jam masa tu 2 suku ke 2.30? 2.30 pagi kami datang tu. Selamba ke dia 2.30 pagi. Jadi makhluk-makhluk ni tu waktu agresif dia 2.30 pagi. Dia kurang selesa. Jadi sehingga kan pada ketika itu Long dan juga Ngah dia nampak bangunan Upsi tu. Apa ni, bukan Upsi tempat belajar tu, Banglo yang kita gelar sebagai Banglo Pontianak. Banglo yang terkenal di Tanjung Malim. Yes. Tok ditutup kan mata ni, bukan pejam mata, maksudnya pandangan Tok dah tak nampak dah Banglo. Jadi Tok tanya diorang, Banglo tu ada tak? Sorry minta maaf Banglo tu ada tak? Jadi diorang cakap ada. Sekarang ni Tok tak nampak, Banglo tu dah hilang. Bila berlaku macam tu bermakna ni betul-betul dia test aku ni. Bila dia test, kita kenalah berbuat sesuatu, membaca sesuatu. Yang tu tak perlu cerita lah apa nak dibaca, semua orang tahu. Dan kita cuba communicate dengan dia dengan cara baik, tetap persembahkan adab yang baik. Dan akhirnya dalam beberapa tak sampai seminit lah selepas tu baca tu, bangunan tu muncul kembali. Sebelum bangunan tu muncul pun, ini Long Shah dan juga Ngah Syafiq, dia sendiri dah mendengar depan mata dia orang bunyi seperti Pontianak merintih, Pontianak gelak. Itu jam juga sakit perut. Itu yang tak boleh lupa tu. Yang best bukan Long dia sakit perut, dengan Ngah sekali sakit perut. Tandasnya ada satu. Masa nak mula ni lah kau sakit perut. Jadi Tok Bugis ni perangai, sebelum mula rakaman kau nak buang, kau buang dulu. Tapi bila dah mula rakaman, sorry, buanglah seluar kau. Tak adalah macam tu Tapi yang pelik, kenapa mereka tak boleh rasa sakit perut sebelum tu? Bila dah mendengar benda-benda tu, automatik mereka berdua sakit perut. Mungkin sebab meremang. Mungkin terlalu meremang Jadi bila dah keadaan begitu, yang sakit perut ni Tok agak marah sedikit gitu-gitu. Tapi tak ada rakaman tak ada dah rakaman. Sebab masa tu Long pun dia tak rakam. Kalau rakam boleh kami belanja. Bila Tok dah agak temper sedikit, dua-dua tu elok pula tu, hilang sakit perut. Tu ubat tak perlu pergi ke jamban pun. Itulah yang aku tak boleh lupa sampai ini. Tu, bila sebut pasal apa Banglo Upsi tu, Long pernah mengatakan ya Long ternampak susut apa Pontianak yang berbaju merah. So kat mana dia punya apa, dekat bahagian mana tu Long nampak tu? Itu selepas sesi kita panggil apa? Stay down dulu. Kita panggil stay down, sekarang R&A lah. Lepas sebelum kita keluar. Sebelum kita keluar, Long berdiri di pintu masuk
menghadap ke luar lah, luar bahagian bangunan tu, menghadap ke kedai tu lah, kedai makan tu. Duduk perhati keadaan sekeliling, tiba-tiba nampak kelibat sosok yang berpakaian baju warna merah. Kebaya ke? Baju kebaya tu. Baju kebaya. Tu pun kiranya banyak lah, selalu yang dalam fikiran Long, kakak cantik ni uniform dia putih. Jadi terus Long beritahu Tok, tadi nampak kelibat ada sosok pakai baju kebaya warna merah. Tok mengira sebab Tok pun nampak benda yang sama. Itulah dia. Di luar bangunan tersebut. Tak ada dalam rakaman Tak ada. Yang ada dalam rakaman sosok pontianak yang memakai baju putih. Dia punya uniform biasa tu ada kain bawah dekat tingkap bahagian dapur. Dapur, yes, sebelah toilet tu. Tok pernah kupaskan pasal pontianak ni, dia ada 3 jenis pakaian. Warna pakaian lah. So kalau rakan-rakan semua nak tahu apa perbezaannya, karakternya, boleh tengok dekat Tok Bugis official lah. Yang mana? Yang Tok kupaskan pasal 3 pakaian. Tok Bugis official. Official. Barungkai Jin dan Iblis tajuk dia. So korang nak rakan-rakan semua nak tahu lebih lanjut, boleh tonton di channel tersebut dan cari video tersebut. So kita nak ke soalan yang seterusnya. Itu soalan terakhir apa tu? Masih banyak lagi. Banyak. Dia ada soalan lebih sikit. Dia ada soalan yang tak nampak lagi. Okay. So lepas ni lokasi mana pula Tok Bugis yang nak sangat pergi? Nak sangat pergi. Ini kalau bercerita tentang eksplorasi lah. Kalau bercerita nama lain, tempat mana kita nak melancong, tentulah ada tempat-tempatnya. Ini kalau bab eksplorasi, sebenarnya ada banyak lokasi menarik yang belum kami sampai di Johor, negeri Johor. Antaranya Atlantis. Di Atlantis, dan beberapa tempat lain lah, penjara Air Molek dan sebagainya. Itu tempat-tempat yang sangat rare dan menarik. Terutama hospital apa tu? Hospital Permai. Itu pun terbaik. Belum ada rezeki lagi kami nak sampai sana. InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah. Kalau rakan-rakan tak support macam mana nak bergerak kan? Ya, betul. So kena support lah. Semoga YouTuber senang lah nak bergerak. Apa buat video ni pun bukannya untuk saya saja, untuk rakan-rakan semua menonton juga, untuk kepuasan rakan-rakan semua. So kena support lah, senang cerita. Okey Tok. Ya. Ini soalan yang dah hampir habis. Okey, bagus. Pesanan Tok lah, dan juga tips untuk YouTuber pemula yang nak ceburi dalam bidang explorasi. Baik. Sebenarnya tu ada siapkan, dah publish satu video di channel ketiga tu, iaitu Tok Bugis Official. Video yang bertajuk reveal equipment, explorer equipment, kalau tak silap, reveal explorer equipment. Bukan saja reveal tentang apa bahan keperluan anda untuk menjadi explorer, malah dalam tu juga anda boleh tonton video itu. Tu ada bercerita tentang bagaimana cara, seperti mana yang soalan Mr. Eki tadi ni, sebagai pemula. Okey, Tok share sedikit. Yang pertama-tama sekali, anda mestilah kena ada minat. Bukan kerana ikut trend, bukan kerana terpaksa. Bila tengok, wah, trend sekarang ni YouTube, kalau paranormal paling atas ni, aku pun nak lah, mana boleh ikut-ikut. Yang pertama, anda kena ada minat. Yang kedua, bila dah ada minat, anda ada ilmu tak tentang eksplorasi yang dinamakan bahagian paranormal ni lah. Orang sebut paranormal, tapi kami ni explore. Tapi tak dapat dipisahkan. Bila kita dah explore, macam Tok cakap tadi, ke tempat-tempat peninggalan, bersejarah, abandon dan sebagainya, pasti ada wujud perkara mistik, paranormal tadi tu. Kita boleh kategorikan lah, kita punya eksplorasi kita ni explore horror lah. Horror. Jadi bila ada benda-benda itu, anda kena ada serba sedikit ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu manalah tahu kalau benda tu muncul, anda nak buat apa? Nak lari ke, nak menjerit ke, nak pingsan ke, nak minta autograf ke. Jadi kenalah ada sedikit ilmu. Itu maksud tu. Kalau anda ada banyak ilmu, lagi bagus. Namun janganlah mendabik dada. Ada ilmu kita simpan dan guna pakai pada tempatnya. Macam tu. Kemudian di samping itu, yang pertama tadi kena ada minat, yang kedua kena ada sedikit ilmu pengetahuan, yang ketiga kena ada kekuatan fizikal dan mental. Bila anda buat YouTube, anda kena berhadapan bukan saja dengan perkara-perkara mistik yang sedang anda explore,
Bila ada publish video, ada komen tak? Di sebalik komen itu ada yang pahit, ada yang manis. Kalau yang pedas, anda kena bersedia berhadapan. Bagaimana cara nak menjawab dengan profesional? Soalan-soalan atau kecaman-kecaman yang pedas itu, anda kena bersedia. Kalau kau jenis lekas sentap, tak payah buat video. Itu je. Jadi anda kena bersedia. Fizikal dan mental tadi tu. Fizikal kita buat kerja. Dalam pada buat kerja, mental pun nak kena pakai. Dan mental anda juga kena pakai ketika dah publish video. Baik, macam mana ni nak jawab kecaman-kecaman ni? Macam mana nak jawab soalan-soalan daripada supporter pula yang menyokong? Jadi anda kena bijak menjawab setiap soalan itu agar anda dipandang sebagai sedikit profesional. Okay. Adalah banyak lagi. Kau nak tahu lebih, tonton video yang telah Tok publish itu. Untuk mengetahui sepenuhnya, bolehlah tonton di channel Tok Bugis Official lepas berkait video. Sorry, satu lagi. Ini paling penting ni. Ni ramai ni. Bila dia ingat dia jadi YouTuber, tujuan nak kaya. Bila dia ingat jadi YouTuber, lepas ni aku boleh kaya. Aku boleh terkenal, aku boleh itu, boleh ini. Ini semua bonus. Kaya ke, tak kaya ke, terkenal ke, tak terkenal, semua urusan Allah. Anda jalankan saja tugas anda. Anda dah jadikan YouTuber sebagai kerjaya. Anda dah jadikan kerjaya itu sebagai satu minat atau hobi anda untuk menjana pendapatan kan? Bila dah menjana pendapatan, terpulanglah kepada Allah nak bagi banyak mana, sikit mana. Anda buat aja kerja anda, asalkan ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah. Bukan pasal nak nama, bukan pasal nak kaya. Ini semua bonus. Kalau Allah nak bagi, tak salah alamat. Kalau untuk anda, andalah dapat. Macam tu nawaitu kena jaga. Untuk apa anda buat konten ini, nawaitu anda kena jaga. Okey. Right. Nawaitu sama wording. Itu kalau nak berpuasa sambil explore, boleh nawaitu sama Radin. Untuk penerangan sepenuhnya berkaitan dengan untuk menjadi seorang YouTuber pemula, boleh tonton di channel Tok Bugis Official. Video berkaitan reveal equipment explorer. Kepada umat Islam semua, selamat berpuasa menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Mana kata kalau istilah berpuasa itu Tok pernah kupaskan sebelum ini dalam video TBV Tok Bugis Vlog. Kita share sedikit saja lah. Kalau dah kata puasa ini tuntutan agama antara anda dengan Allah. Sebab tu dia kata lillahi ta'ala ujung dia. Kita ni bukan ustaz. Kita share apa yang kita tahu saja. Jadi bila berpuasa, bukan saja kita menahan lapar dan dahaga. Yang paling penting nafsu kita ni. Kita ni bukan baik sangat pun. Sekarang ni dia baik sikit je. Dulu kita pun semua nakal. Bukan nak kata kami ni baik, tak pernah tinggal puasa. Tok yakin anda yang tonton ni pun boleh dikatakan 99% pun pernah kantoi puasa. Betul tak? Maggi confirm kau makan macam aku juga. Air kosong nampak macam air sirap. Rokok. Jadi bila kita meningkat dewasa, macam kami ni dah berusia 42 tahun. Tinggal berapa lagi lah umur kami. Tinggal banyak mana lah umur kami. Dia sambung lagi. Kan tak ada umur tu kan. Okey, dia dah tutup dah. Jadi kita usahalah daripada kejahatan, kita beralih kepada kebaikan dan kepada yang lebih baik. InsyaAllah semua orang boleh buat, jangan risau. Istilah puasa tadi tu, menahan, selain daripada menahan lapar dan dahaga, kita kena menahan hawa nafsu ni. Hawa nafsu ni dah ada pelbagai. Nafsu makan, nafsu nak ni bersama. Kalau yang dah berkahwin lah, macam-macam. Itulah yang perlu kita kawal. Nafsu atas diri sendiri tu. Samalah pesanan itu untuk kami juga. Itu tentang puasa. Dan mungkin juga anda ada yang masih tertanya-tanya ataupun baru nak tahu. Tok Bugis ada keluarkan minyak urut. Ini bukan kita nak promosi, ini memikirkan duit, tidak. Lillahi ta'ala. Sebenarnya Mr. Eki tadi ada cakap, Tok promote lah minyak tu. Tok kata tak mahu kan. Tapi kita tunaikanlah permintaan Mr. Eki ni. Ini dia namakan minyak urut Tok Bugis. Ini air tangan Tok sendiri. Maknanya Tok proses sendiri. Dan Tok botolkan sendiri, dibantu oleh orang rumah Tok, wife Tok. Maka terhasillah ini. Segala khasiat semua telah diterangkan di belakang tulisan yang korang tak nampak ni. Cerita dia pelbagai kegunaan. Ni minyak urut ni bukan minyak panas
minyak ini Tok sengaja buat tidak panas kerana boleh digunakan oleh seawal usia baby lagi, bayi. Dia kena kembung perut ke apa ke, kita boleh pakai minyak ini Dan juga kelebihan minyak ini ke atas haiwan-haiwan peliharaan kita yang mana ada luka. Kita luka pun boleh letak haiwan seperti kucing contohnya kena kurap kan, garuk-garuk tu kan. InsyaAllah tak sampai seminggu Allah izin baik. Tu Tok tak kata minyak ni terbaik, minyak ni bagi baik. Salah tu, syirik. Kita usaha, kita ikhtiar minyak ini supaya ianya dapat mendatangkan penawar dan khasiat kepada sesiapa pun, binatang ke, manusia ke, dengan syarat kita bergantung sepenuh hati. Doa tu tadi hanya dengan Allah, bukan pasal tangan kita hebat, minyak ini hebat. Allah maha hebat memberi khasiat dan penawar ke atas minyak ini. Jangan dilangkah tak sengaja, tak apa. Macam mana cara nak dapat ni? Okey, sebenarnya tu ada ejen di Singapura, Puan Hanifah. Kalau Tok sebut number Tok di sini, habislah dia. Orang Singapura terus WhatsApp Tok ni macam mana kan. Tak apalah, Tok sebut juga number. Tapi kalau di Singapura, anda kena berurusan terus dengan Puan Hanifah. Bermaksud kalau anda WhatsApp Tok sekalipun, Tok akan transfer ke nombor Puan Hanifah. Macam tu kerana ejen di Singapura satu-satunya tunggal beliau saja. Tok tak ada ramai-ramai ejen. Ini bahaya, tak boleh main lepas sebarang je. Tok akan sebut nombor Tok saja 019-244-0040. Dekat botol ni pun ada nombor Tok. Ini kalau orang Malaysia boleh direct dengan Tok. Kalau orang Singapura atau Brunei Indonesia, Brunei Indonesia boleh lagi dengan Tok. Tapi kalau Singapura, satu-satunya ejen tunggal yang Tok trusted hanyalah Puan Hajah Hanifah. Mana kata anda perlu berurusan dengan Puan Hajah tersebut untuk mendapatkan ini. Kita tak boleh ni lantik ejen ramai-ramai. Takut orang salah guna, takut orang macam-macam lah. Kita tak nak cerita benda tak baik. Tapi kita betul-betul jaga kualiti dia. Maknanya Singapura hanya satu saja. Yes, ejen tunggal, tak ada orang lain. Tak ada orang lain, tak ada pengganti, tak ada tanda tambahan. Yes. Okey, selagi hayatnya dikandung badan. Begitu Alright, itu tentang minyak, cukup setakat itu. Jadi kepada anda yang mungkin baru mengenali kami, Tok Bugis Channel, ini Tok Bugis dan ini Long Syah, dan yang sedang menunggu nama kami adalah Mr. Eki Vloggers, rakan kolaborasi kami. Jangan segan silu untuk subscribe ketiga-tiga channel Tok, iaitu Tok Bugis Channel yang bergerak dengan tim. Kadang-kadang kami kolaborasi dengan Mr. Eki, AY Studio dan sebagainya. Anda boleh tonton. Dan channel kedua Tok bernama Tok Bugis Vlog. Tok Bugis Vlog pula Tok akan merungkai apa perkara misteri yang berlaku di sebalik rakaman kami di TBC dengan tim. Channel ketiga pula, itu merupakan channel solo Tok Bugis. Channel solo, nama pun solo, bermakna Tok jalan seorang. Walaupun member ada, member tunggu satu tempat, Tok masuk seorang lokasi itu. Macam tu Solo Explore. Sila subscribe juga channel Mr. Eki Vloggers kita. Dan rakan-rakan kolaborasi kami yang lain yang anda biasa tonton, Y Studio, Dark Cruiser Malaysia dan sebagainya lah yang anda biasa nampak Tok berkolaborasi itu. Support kami semua, support each other. InsyaAllah sama-sama berkongsi rezeki, sama-sama murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan ini kami semua mengakhiri segmen temu ramah, temu bual yang tidak bergaji ini. Hui. Ada, kita bantu dengan ucapan jaga diri baik-baik, sentiasa ingat orang yang tersayang, dan apa yang lagi penting, ini terima kasih. Ingat, kalau ada apa-apa, jangan lari. Terima kasih menonton.